بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ibu ayah, tuan-puan, para penonton sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Kerana kita dimaklumkan kalau tak silap saya semalam ya Ustaz Tirmizi, maknanya kes kita semakin meningkat. Betul. Jadi kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah Taala memelihara kita, menjaga kita, menjadikan kita dalam golongan orang-orang yang sejahtera, yang diselamatkan dan diberikan ganjaran oleh Allah Taala. Baik, insya-Allah hari ini bersama dengan saya tidak keseorangan, bersama dengan saya Ustaz Tirmizi yang akan membicarakan ataupun membincangkan tentang ayat-ayat Al-Quran. Ustaz tadi datang macam mana, okey tak ada jalan jam, semua okey? Alhamdulillah semua okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz Tirmizi kita kat mana ni sekarang ni? Mungkin ada di Facebook insya-Allah. Ada di Facebook bersama dengan kita insya-Allah. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau semalam dalam halaman yang ke-420 kita ada membicarakan tentang sikap orang munafik, bagaimana mereka melanggar perjanjian, mereka mengingkari umat Islam, mereka memburuk-burukkan Islam, bahkan mereka bersifat kedekut terhadap Islam itu sendiri. Kemudian Allah Ta'ala mendatangkan tentang janji Allah, ataupun Allah Ta'ala mengajak kita menjadikan Rasulullah sebagai contoh. Hari ini perbincangan kita dalam halaman yang ke-421 akan meneruskan lagi perbincangan, perinciannya lebih mendalam kali ini mengenai tentang suratul Ahzab atau perang Ahzab. Tapi sebelum kita meneliti, mari sama-sama kita bacakan dahulu doa ringkas. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Baik. Sebelum kita masuk kepada perbincangan pada halaman yang ke-421 ini, mari sama-sama kita bacakan dahulu sinopsis perbincangan kita pada hari ini secara umumnya. Daripada halaman yang ke-421 ini kita akan menyambung perbincangan mengenai tentang kisah perang Khandaq daripada ayat yang ke-23 sehingga ayat yang ke-27 nanti insya-Allah, dan kemudiannya pada ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-30 akan ada perbincangan mengenai tentang pilihan para, ataupun Allah Ta'ala memberikan pilihan kepada para isteri Nabi antara dunia ataupun akhirat. Ini kita akan perincikan selepas daripada ini, yang mana ada berlaku sedikit insiden selepas daripada perang Khandaq. Kita kalau sempat kita akan bacakan mengenai kisahnya. Sebelum kita membicarakan lanjut, itulah secara umumnya mengenai tentang sinopsis pengajian kita pada hari ini. Sebelum kita masuk perbincangan yang lanjut, mari tuan-puan sama-sama kita bacakan ayat daripada ayat yang ke-23 hingga ke ayat 27, boleh Ustaz? Ke panjang sangat? Boleh. Okay. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadilah Profesor Maria Dr. Ahmad Sanusi yang telah berikan mukadimah kepada kita, gambaran muka surat yang ke-421 yang akan kita baca sebentar nanti. Alhamdulillah semalam
Kita ada baca satu ayat yang sentiasa kita baca bila tiba yang bulan Maulid Rasul ataupun setiap masa, iaitu Allah Taala mentionkan, Allah beritahu kepada kita bahawa Rasulullah itu adalah teladan ikutan yang paling baik, yang terbaik, yang seharusnya sewajibnya kita menjadikan kita sebagai idola ikutan kita sepanjang zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana kita mengharapkan pertemuan yang baik, pertemuan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jom kita mulakan ayat yang ke-23 hingga 27 surah Al-Ahzab. Bayati insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijal minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan ada di antara mereka pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janji mereka. Ini adalah ayat yang ke-23 yang kita bacakan pada hari ini, yang membincangkan, Allah Ta'ala menceritakan tentang sifat orang yang beriman. Allahu Akbar. Sebenarnya ibu ayah, tuan-puan, bila bacakan ayat yang ke-23 ni, kita rasa sebab sebenarnya, kerana ayat ini Rasulullah pernah menangis kalau tak silap saya, ketika mana baginda Nabi SAW teringat tentang kisah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah seorang lelaki yang mengubah hidupnya kerana Allah. Allahu Akbar. Beliau mengubah hidupnya kerana di Mekah beliau adalah seorang yang mewah, mempunyai, maknanya up to date, orang kata up to date, setiap minyak wangi yang baru beliau akan dapatkan terdahulu, orang yang sangat ikut kepada perkembangan semasa. Tetapi apabila beliau syahid dalam perang Uhud, beliau dikatakan tidak mempunyai cukup kain kafan untuk diselimutkan kepadanya, menyebabkan Rasulullah berasa sedih. Baginda Nabi SAW apabila melihatkan kepada Mus'ab ini, menunjukkan bagaimana beliau adalah seorang lelaki yang menepati ataupun membenarkan janji mereka. Perhatikan dalam ayat ini Allah Ta'ala menggunakan ayat
minal mu'minina rijalun sadaqu, mereka membenarkan janji ma ahadallahu alaih, apa yang mereka janjikan kepada Allah Ta'ala, kepada mereka, apa yang mereka janjikan kepada Allah. Kalau kita tengok sebenarnya di dalam tafsir Ibn Kathir, Al-Imam Ibn Kathir memberikan contoh sahabat-sahabat yang telah membenarkan, menjanjikan, mengorbankan jiwa mereka hanya untuk Allah. Ada 3 sahabat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir. Yang pertamanya mengenai tentang Anas bin Nadar. Yang ni kisah-kisah yang disebutkan menarik sangat Ustaz. Anas bin Nadar ini adalah pakcik kepada Anas bin Malik, iaitu khadam Rasulullah. Anas bin Malik itu dia mempunyai seorang pakcik yang namanya Anas bin Nadar. Anas bin Nadar ni dia terlepas dalam perang Badar. Dia tak dapat nak menyertai perang dengan Rasulullah. Lalu dia kata, kalaulah aku akan dapat menyertai perang lagi selepas daripada ini, kamu akan pasti akan melihat apa yang aku akan lakukan. Dan apabila datangnya perang Uhud, maka dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan dia ni adalah seorang yang telah tua. Lalu dia berselisih dengan sahabat namanya Sa'ad bin Mu'adh. Sa'ad bin Mu'adh tanya, Anas, engkau nak ke mana? Engkau kan dah tua, mana nak pergi ke mana? Lalu dia berkata kepada Sa'ad bin Mu'adh, dia kata, wahan lirihil jannah ajiduhu duna Uhud. Dia kata, aku dah bau bauan syurga berdekatan dengan Uhud, ataupun yang orang tidak boleh bau selain daripada aku, seakan-akan dia terlihat janji Allah yang akan mengurniakan kepadanya syurga. Allahu Akbar. Ini adalah kisah Anas bin Nadar, yang mana kisahnya juga sangat sadis, kerana apabila jenazahnya ditemukan, didapati menurut Al-Imam Ibn Kathir ada lebih kurang 80 tusukan. Allahu Akbar. Maknanya dia benar-benar dah kena tusuk sekali, lawan lagi, kena tusuk lagi, lawan lagi, dan dia bukan kena tusuk satu kali dengan seorang sahaja. Maknanya dengan ramai orang, menyebabkan 80 tusukan terkena kepada dia, dan sehingga menyebabkan ahli keluarganya yang berjumpa ataupun terjumpa jenazah dia, dia kata, aku kenal kerana jari dia sahaja. Yang Allahu Akbar. Ini adalah orang yang membenarkan janjinya dengan Allah. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Allah Ta'ala ada di kalangan orang yang beriman itu telah membenarkan janji mereka dengan Allah. Dan ketika mana ayat ini dibacakan juga oleh Rasulullah dalam di atas mimbar, lalu ada orang angkat tangan tanya kepada Rasulullah. Bila mana orang ini tanya, dia kata, ya Rasulullah, man haula? Dia tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa yang Allah Ta'ala kata mereka yang telah membenarkan janji mereka? Lalu ketika itu ada di sisi Rasulullah Talha. Siapa yang pernah dengar kisah Talha ini? Talha ini di dalam perang Uhud dia tercedera. Siapa yang pernah dengar, dalam riwayat Bukhari ada menyebutkan tentang yada syallaq Talha, tangan Talha ni dia longlai, maknanya dia macam lumpuh sebelah. Tetapi bila mana sahabat ini tanya, wahai Rasulullah, siapa yang dimaksudkan dengan minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi ni? Lalu Rasulullah tunjuk kepada Talha, inilah dia salah seorang daripadanya, ketika mana dalam perang Uhud dia tahan panah dengan tangannya kerana nak menyelamatkan Rasulullah, sehingga tangannya selepas daripada itu longlai ataupun lumpuh tu tadi. Allahu Akbar. Ini adalah mana kita kalau orang hulur parang kan, kita nak tahan dengan tangan tu, nak mempertahankan Nabi Allah. Inilah dia sikap-sikap orang yang membenarkan janji Allah. Pada hakikatnya sebenarnya Allah Ta'ala nak memberikan perbandingan. Kalau orang munafik itu dia melanggar perjanjian dia dengan Allah, dia balik daripada perang, dia memusuhi Rasulullah, memburukkan Islam, bahkan menfitnah Rasulullah, dia kedekut terhadap umat Islam. Kemudian Allah Ta'ala datangkan dalam halaman ini bagaimana orang-orang yang beriman itu membenarkan janji mereka kepada Allah. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya dalam solat kita hari-hari berjanji dengan Allah. Allahu Akbar. Ini sebenarnya sesi muhasabah untuk diri kita semua. Dalam solat kita kata kepada Allah Ta'ala, kita mengayu kepada Allah Ta'ala, kita kata kepada Allah Ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solat aku, hidup aku, mati aku adalah semua untuk Allah Ta'ala. Tapi kadang-kadang dalam hidup kita banyak melakukan dosa.
kita banyak melakukan perkara yang bercanggah dengan syariat, maka kembalilah kita bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Ta'ala, kerana sebenarnya kita berjanji dengan Allah setiap hari. Kita mesti jadikan surah Al-Ahzab ini yang kita baca, yang kita bacakan ayat pada hari ini, bagaimana melihat orang-orang yang beriman itu mereka membenarkan janji mereka dengan Allah. Manakala ayat yang ke-24, ayat yang ke-24 Allah Ta'ala mengangkat golongan yang membenarkan janji mereka kepada Allah. Yang ni yang Allah Ta'ala katakan, liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim. Ini adalah semoga Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu kerana kebenarannya, dan Allah mengazab orang munafik jika dia kehendaki dan atau menerima taubat mereka. Perhatikan bagaimana kalau kita telah melakukan kesilapan, sebenarnya Allah Ta'ala masih lagi memberikan ruang kepada kita. Dekat ayat ini, walaupun orang munafik telah melakukan banyak kesalahan, onar, memusuhi Rasulullah, memburukkan Islam, tetapi Allah Ta'ala masih lagi memberi peluang. Allah Ta'ala kata au yatuba alaihim. Allah Ta'ala masih lagi boleh membuka ruang untuk mengampunkan mereka. Begitulah juga kita, ibu ayah, tuan-puan, sahabat Al-Quran sekalian, kalau kita melakukan dosa, kita memohon ampun kepada Allah. Kita mengembalikan hak-hak orang yang telah kita zalimi. Kalau kita ada zalim kepada orang lain, kita kembalikan semula hak mereka, kerana itu adalah sebahagian daripada syarat taubat. Kalau kita buat dosa dengan orang lain, dengan Allah Ta'ala, kita boleh ampun dosa dengan Allah Ta'ala, Ustaz, ya? Kalau kita buat dosa dengan orang ni, memang kita kena mohon ampun kepada dia. Kemudian dalam ayat yang seterusnya, Allah Ta'ala memperincikan lagi mengenai tentang perang Ahzab ini. Allah Ta'ala kata waraddallahu alladhina kafaru bighaidhihim lam yanalu khaira. Allah Ta'ala kata, dan Allah menghalau orang-orang kafir yang penuh dengan kejengkelan. Yang ni sebenarnya sangat menarik ayat yang ke-25 ini. Seperti mana yang pernah kita bincangkan sebelum ini, sebenarnya perang Ahzab ini adalah kemuncak peperangan. Sebab apa kemuncak peperangan? Kerana Al-Imam Ibnu Ishaq, Al-Imam Ibnu Ishaq menyatakan, dia kata lepas daripada perang Khandaq ataupun lepas daripada perang Ahzab, orang Islam itu dah tidak diserangi, kerana memang kemuncak mereka menunjukkan seluruh orang yang berada di sekeliling Mekah dan seluruh tanah Arab tu menyerang Madinah, mereka tidak berjaya mengalahkan Madinah. Akhirnya seperti mana yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ahmad, Rafah kata al-ana naghzuhum wala yaghzuna. Sekarang ni kita pula serang mereka dan bukan mereka menyerangi kita. Ini tengok bagaimana janji Allah. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata waraddallahu alladhina kafaru bighaidhihim lam yanalu khaira. Dan Allah menghalau orang-orang kafir, tak berjaya mereka nak masuk ke Madinah, sekalipun bilangan umat Islam hanyalah 3,000 orang sahaja. Sedangkan tentera bersekutu, tentera Ahzab itu mempunyai seramai 10,000 orang, tetapi dengan kekuatan dan kekuatan jiwa, bantuan daripada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berjaya mengusir orang-orang kafir ini. Dan Allah Ta'ala sebutkan bagaimana perincian mereka ditakutkan, ataupun tentera Allah yang tidak nampak. Dalam ayat yang sebelum ni, dalam ayat yang ke-9 kita pernah ceritakan bagaimana Allah Ta'ala menghantar fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Allah Ta'ala menghantar angin. Angin ni sebenarnya Ustaz boleh jadi tentera Allah juga, elemen-elemen udara dan bumi ni. Betul. Angin, Allah, air, tanah, apa lagi, api, dia boleh jadi elemen yang menjadi tentera Allah. Yang kadang-kadang mungkin tentera musuh tak perasan, dia dah serang melalui kapal terbang, tapi angin yang menyebabkan kabus berlaku, serangan tak berlaku. Macam-macam kadang-kadang hikmah bagaimana tentera Allah ini diutuskan dalam keadaan yang tidak disangka. Orang dah nak jatuhkan bom dah ke atas tentera orang Palestin ataupun Afghanistan, Mujahidin dan sebagainya, tiba-tiba Allah Ta'ala hantarkan angin menyebabkan mungkin berlaku malfunction, tidak berfungsi bom tersebut. Mungkin juga adalah sebahagian daripada tentera Allah. Allah Ta'ala perincikan dalam suratul Ahzab. Allah Ta'ala kata wa anzalal ladzina zaharuhum min ahlil kitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala telah menurunkan orang-orang yang di kalangan ahli kitab, orang-orang Bani Quraizah, Yahudi Bani Quraizah yang mengkhianati tersebut, dan Allah Ta'ala mencampakkan rasa takut.
campak rasa takut ni rupanya sebenarnya adalah sebahagian daripada strategi juga. Maknanya kalau kita nak menyebabkan musuh rasa tak confident, kita boleh buat satu strategi yang menyebabkan musuh tengok rasa gentar. Ini salah satu barangkali kekuatan tentera ataupun kekuatan yang telah diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk mengucah-ngacirkan tentera umat orang kafir yang akhirnya dalam perang Ahzab yang luar biasa ini mereka telah tewas. Dan sebelum kita melanjutkan lagi perbincangan kita, mari tuan-puan kita sama-sama saksikan perkataan pilihan kita pada hari ini dalam ayat yang kita telah bacakan, iaitu perkataan nahaba. Nahaba ni membawa maksud menangis yang disebut satu kali dalam Al-Quran, ataupun juga di dalam penjelasan ataupun terjemahan yang kalau kita tengok di dalam Quran yang ada kita pada hari ini, nahbah, perkataan nahbah ni juga membawa maksud janji. Qada nahbahu membawa maksud janji ataupun juga membawa maksud tangisan tersebut. Dan al-Imam, kalau tidak silap saya, Syekh Tantawi menyebutkan nahbah ini adalah nazar. Maknanya mereka telah berjanji untuk mengangkat Islam itu tadi, lalu mereka memang benar-benar membenarkan janji mereka. Akhirnya Allah Ta'ala mengangkat kedudukan mereka. Dan dalam ayat yang ke-27 Allah Ta'ala mengatakan wa awrathakum wa ardahum wa diyarahum. Akhirnya bila mana umat Islam itu telah berkorban ataupun berjuang untuk Islam, Allah Ta'ala menjanjikan mereka bukan sahaja kebahagiaan, kehebatan, kedudukan di dunia dan akhirat. Allah Ta'ala memberikan mereka ganjaran di dunia dengan menyatakan dalam ayat yang ke-27, dan dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka yang dan juga tanah yang belum kamu pijak. Maknanya Allah Ta'ala mewariskan harta-harta, aset-aset yang dimiliki oleh golongan Yahudi yang engkar itu tadi, yang sehingga menyebabkan mereka terpaksa lari meninggalkan halaman mereka. Akhirnya orang Islam menguasai, mendapat hasil daripada ganjaran di dunia dan akhirat seperti mana yang telah dijanjikan oleh Allah. Demikianlah tadi sedikit perkongsian mengenai tentang apa yang dibincangkan dalam halaman ke-421 daripada ayat 23 hingga ayat yang ke-27. Kita akan lanjutkan lagi perbicaraan kita selepas daripada ini. Kita berehat dahulu seketika, jangan ke mana-mana. الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan ada di antara mereka pula menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janji. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran terus setia dalam My Quran Time baca faham Alman. Alhamdulillah, sebelum kita nak menghabiskan bahagian kedua,
tiga ayat lagi, ayat 28 hingga 30 yang menceritakan tentang Nabi SAW dan isteri-isteri baginda. Disebut sebagai ya ayuhan nabi, dipanggil wahai nabi. Allah Subhanahu wa taala berbicara, insya-Allah akan dicerahkan panduan untuk sama-sama kita ambil pengajaran dalam kehidupan kita sebenarnya melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jom kita ngaji sikit tajwid pada hari ini berkenaan dengan kalimah-kalimah pilihan kita daripada contoh dalam surah Al-Ahzab ini, iaitulah ayat wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tata'uha. Kalau kita lihat ayat ini, jarang ayat ni kalau kita jumpa dalam Quran perkataan-perkataannya, maka dijelaskan sebutan pada kalimah di atas. Sama-sama kita jelaskan wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tata'uha. Yang pertama tu kalimah-kalimah dia kum, hum, wa diyarahum, wa amwalahum. Di hujung tu wa ardan lam tata'uha. Cuma kita fokus sedikit di kalimah yang terakhir. Tata'uha. Ada huruf ta, kemudian ada huruf ta, yang mana kita tahu huruf ta dan ta ni berada pada makhraj yang sama. Hujung lidah berada di belakang gigi atas athanaya al-ulya, dekat gusi pengikat gigi itu ta ta, makhraj sama. Maka lidah itu, hujung lidah tu berada pada tempat yang sama, cuma beza pada sifat. Ta itu nipis, lam ta tak boleh kita baca lam tata'uha. Ni mungkin kesalahan yang mudah berlaku. Dua-dua jadi ta, doktor. Dua-dua disebut ta. Lam tata'uha. Kerana dia tengok ta, dia takut dah ta tu, maka ta pun jadi ta juga. Ataupun huruf ta tu jadi macam ta. Dua-dua ta. Lam tata'uha pun salah, lam tata'uha pun salah. Kita bagikan hak-haknya. Sini masalah pada dia punya isunya sifat. Ta itu walaupun sama makhraj dengan ta, tapi sifatnya beza. Ta nipis, ta. Ta itu tebal, ta. Wa ardan lam tata, wa ardan lam tata'uha. Kita tebalkan. Lam, ta kita nipiskan, lepas tu kita naikkan suara ta tebal. Wa ardan lam tata'uha, wa ardan lam tata'uha, lam tata'uha. Orang Arab ni, doktor, dia cukup menjaga huruf-huruf tebal dan nipis. Bila nipis dia akan datarkan, bila tebal dia akan tinggikan. Maka bunyi tu menarik sifat huruf tebal dan nipis tu, doktor. Wallahu a'lam. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz Tirmizi atas penjelasan mengenai tentang sifat huruf yang selalu kita tekankan agar sebenarnya bacaan kita ni memang menepati seperti mana yang dibacakan oleh Rasulullah. Ini mudah-mudahan ini mudah-mudahan kita dapat membaca ataupun menyebut ayat-ayat Al-Quran itu dengan sebenarnya. Baik, kita akan meneruskan lagi perbincangan kita pada ayat yang ke 28 hingga ayat yang ke 30. Sebelum tu mari sama-sama kita bacakan ayat ini yang akan dipimpin oleh Ustaz Tirmizi kita, insya-Allah. Baik. Jom sama-sama kita baca 3 ayat yang terakhir menceritakan tentang Nabi SAW dan perihal isteri-isteri Nabi SAW. Jom sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا
وإن كنتن تردن الله ورسوله وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, jika kamu inginkan kehidupan di dunia beserta perhiasannya, maka kemarilah agar ku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Masya-Allah. Ayat ini sebelum kita teliti mengenai tentang perkara ini, mari saya ulangi semula mengenai tentang kisah perang Ahzab ini. Setelah berlakunya tentera Islam telah mencapai kemenangan, iaitu orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, tentera Ahzab, Bani Ghatafan dan sebagainya, mereka telah mula beredar untuk balik ke tempat masing-masing. Maka Rasulullah pun telah meletakkan senjatanya, seakan-akan peperangan telah tamat. Tiba-tiba Rasulullah didatangi oleh Sayyidina Jibril. Malaikat Jibril tanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, qad wada'atis silah?" Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apakah kamu semua telah meletakkan senjata? Sedangkan dia kata, "Wallahi ma wada'na." Dia kata, sedangkan kami para malaikat belum lagi meletakkan senjata. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Ke mana lagi nak pergi perang sedangkan kita telah berjaya mengalahkan tentera Ahzab ini tadi? Mereka tidak berjaya untuk memasuki ke Madinah." Lalu Jibril fa'asyara ila Bani Quraizah. Jibril menunjukkan kepada perkampungan Bani Quraizah, iaitu Yahudi Bani Quraizah inilah telah menyakiti ataupun mengkhianati Rasulullah dalam perang Ahzab. Bayangkan tuan-puan, Yahudi Bani Quraizah ini berada di dalam Madinah. Kalau kita tengah berperang, kita berperang dengan musuh di luar bandar, tiba-tiba dalam bandar kita sendiri ada orang yang khianat, ada orang yang memusuhi kita daripada dalam rumah kita sendiri, sudah tentu kita akan bimbang, kita akan dikhianati dan dibunuh daripada dalam sendiri. Lalu Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat, Rasulullah mengumpulkan mereka. Rasulullah kata kepada mereka, la yusalliyannal ahadal asra illa fi Bani Quraizah. Jangan ada seorang pun yang semayang asar melainkan kat Bani Quraizah. Meminta para sahabat bersegera menuju ke Bani Quraizah kerana mereka telah mengkhianati Rasulullah dalam perang Ahzab. Dan akhirnya setelah melakukan kepungan selama hampir 25 hari kepada Bani Quraizah, Allah Ta'ala mewariskan, yang ni yang kita sebutkan dalam ayat yang ke-27, wa awrathakum ardahum wa diyarahum. Dan Allah telah mewariskan kepada kamu tanah-tanah mereka, rumah-rumah mereka, dah dapat harta rampasan perang yang banyak. Tiba-tiba Allah Ta'ala menegur Rasulullah dan ahli keluarga Rasulullah. Yang ni sebab tu kita kena tahu sedikit konteks perbincangan mengenai tentang ayat ini, apa background dia, apa condition yang berlaku pada zaman tersebut. Pada ayat yang ke-28, Allah Ta'ala mendidik para isteri Nabi. Yang ni yang Allah Ta'ala sebutkan, wahai Nabi, ya Rasulullah, katakanlah kepada isteri-isterimu, jika kamu inginkan kehidupan dunia beserta perhiasannya, marilah aku berikan mut'ah dan aku ceraikan, maknanya aku lepaskan kamu. Kenapa perkataan ataupun kenapa ayat ini diturunkan ke atas Rasulullah? Yang ini seperti mana yang direkodkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, menceritakan sebenarnya setelah menerima banyak harta rampasan perang daripada tanah, rumah-rumah dan sebagainya, tiba-tiba ada sebahagian isteri Nabi yang mula merasakan ingin meminta nafkah yang lebih. Allahu Akbar.
Ini sebenarnya adalah sikap yang normal berlaku dalam kalangan kita sendiri. Apabila kita tengok orang dah mula mewah, kita mungkin minta lebih. Itu adalah normal sebenarnya, tetapi perkara ini tidak seharusnya berlaku di dalam rumah tangga Nabi. Itu yang Allah Ta'ala nak didik. Itu yang Allah Ta'ala nak tegaskan, kerana rumah tangga Nabi tidak ada sepatutnya hinggap di dalamnya perasaan terhadap dunia. Lalu Allah Ta'ala didik tentang perkara ini. Perkara ini direkodkan sebenarnya di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yang mana ketika mana setelah berlakunya perang Ahzab dan perang Quraizah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di dalam rumah. Ketika itu datang Abu Bakar dan datang Saidina Umar, dan para sahabat yang lain tidak dibenarkan masuk melainkan Abu Bakar dan Umar sahaja. Kerana Abu Bakar dan Umar dah dengar dah bahawa ada dalam kalangan isteri Nabi yang meminta, maknanya nafkah yang lebih setelah melihat banyak harta rampasan yang telah diterima oleh orang Islam. Lalu Umar bergurau. Yang ni bagusnya Umar, kalau kita belajar daripada hadis ini, dalam keadaan yang serius ini Umar nak mengendurkan sedikit ketegangan tersebut. Umar kata, kalaulah isteri aku minta lebih sikit, mungkin aku akan macam dalam lafaz je ni macam pegang leher dia, macam grip leher dia, macam orang bergusti pula maknanya Umar bergurau dengan Rasulullah dan Abu Bakar, kerana keadaan ketika itu agak dingin seketika, kerana ada isteri-isteri Nabi yang meminta sedikit nafkah lebih sedikit daripada biasa setelah melihat ganjaran ataupun nikmat yang telah banyak yang diberikan kepada umat Islam setelah daripada itu. Lalu Rasulullah pun berkata kepada Umar dan Abu Bakar, Rasulullah kata, hunna hauli kama tarau yas'alunanin nafqah. Lalu Rasulullah kata, korang tengok ni, isteri-isteri aku ada di sekeliling aku dan dia meminta sedikit nafkah yang lebih daripada sebelum ini. Lalu inilah yang Rasulullah menerima ayat ataupun menerima teguran ataupun satu didikan, bimbingan terhadap Rasulullah. Yang ini sebenarnya pengajaran dia menarik buat diri kita, bagaimana untuk kita jadikan rumah tangga Nabi itu sebagai satu model bagaimana sebuah rumah tangga hendaklah dibimbing dengan wahyu. Allahu Akbar. Tengok bagaimana rumah tangga Nabi, sehingga dalam bab urusan keduniaan, urusan nafkah, urusan sebagainya, Allah Ta'ala bimbing dia. Dan Rasulullah menjadikan wahyu itu sebagai bimbingan terhadap rumah tangga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah juga dengan kita, jangan kita hanya baca Al-Quran sahaja, kemudian kita tidak jadikan Al-Quran ini sebagai bimbingan dalam kehidupan berkeluarga kita. Sepatutnya kita jadikan Al-Quran ini bukan sekadar bacaan, bukan sekadar menonton, tetapi juga sebagai bimbingan dalam kehidupan berkeluarga. Banyak sangat sebenarnya panduan yang diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengenai tentang ayat-ayat kekeluargaan, ayat-ayat kekeluargaan. Dan kalau boleh, mungkin Ustaz Tirmizi boleh bantu saya, kita bacakan sedikit mengenai tentang ayat yang ke-30, bagaimana Allah Ta'ala memberikan ancaman kepada para isteri Nabi sekiranya mereka melakukan kesalahan dalam keputusan mereka. Baik, kita pasak ayat 30. Sebelum tu ada penonton-penonton di Facebook, ada juga yang bertanya mana Ustaz Fazrul, masih berehat lagi ke? Jadi Ustaz Fazrul masih lagi berehat, dan kita doakan supaya Ustaz Fazrul kembali sihat dan dapat bersama kita dalam My Quran Time, insya-Allah. Dan kita teruskan kita kata perjuangan My Quran Time ni pada setiap hari, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala beri kesembuhan segera pada Ustaz Fazrul keluarga, kita doakan. Allahumma amin. Okey. Baik, kita nak pasak ayat yang ke-30. Ya nisa an-nabi. Sejuk-sejuk sikit Sanusi ya. Sejuk sekali ni. Gatal tekuk orang kata. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya nisa an-nabi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af laha al-'adhabu ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا
Sadaqallahul azim. Surahul Azim ayat yang ke-30, Allah Taala berfirman, wahai isteri-isteri Nabi, jika ada di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya azabnya akan dilipat kali ganda sebanyak 2 kali kepadanya. Demikian itu mudah bagi Allah. Perhatikan, ini yang kita nak ceritakan tadi, bagaimana Allah Taala memelihara rumah tangga Nabi, sehingga kan dalam keputusan ataupun peraturan yang berlaku di dalam rumah tangga Nabi, Allah Taala memberikan didikan secara direct kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para isteri Nabi. Dan inilah yang seperti yang kita sebutkan tadi, bagaimana seharusnya kita menjadikan Al-Quran bimbingan dalam kekeluargaan, seperti mana Rasulullah menjadikan perkara tersebut sebagai bimbingan. Ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua juga menarik untuk kita fikir-fikirkan bersama, bagaimana sebenarnya Al-Quran ini bukanlah satu perkara yang dicipta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana ada sebahagian manusia yang merasakan Al-Quran ini hanyalah dikarang oleh Muhammad. Ada dalam ayat Al-Quran sendiri ada menceritakan bagaimana sebenarnya mereka menjangkakan Muhammad yang menulis Al-Quran. Kalau kita menulis Al-Quran, kita tak cerita urusan rumah tangga kita dalam Al-Quran. Kalau kita ada masalah dengan isteri kita, sepatutnya kita tak cerita perkara-perkara yang buruk-buruk ni dalam Facebook, kerana kita tak nak orang tahu, kita hanya cerita yang baik-baik sahaja. Tetapi tinggi kedudukan Rasulullah sehinggakan seluruh hidupnya bersama dengan isterinya diceritakan di dalam Al-Quran. Dan ini menunjukkan Al-Quran bukanlah sesuatu yang dikarang oleh Rasulullah sendiri, bahkan ia adalah wahyu yang menunjukkan perkara yang berlaku dalam rumah tangga Nabi turut diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, yang menjadikan kita bagaimana seharusnya kita menjadikan rumah tangga Nabi dan juga Rasulullah tu sebagai ikutan. Setiap kali Rasulullah buat satu perkara, kita hendaklah ikut, jangan kita menyalahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian suka juga untuk saya ingatkan, dalam ayat yang ke-30 ini Allah Ta'ala mengingatkan kepada para isteri Nabi, sekiranya andai berlaku dalam kalangan mereka melakukan kesilapan, maka balasan mereka adalah 2 kali ganda. Pelik juga dekat sini, kenapa pula kalau orang lain buat kesalahan 1 kali ganda kesalahan saja, tapi kalau isteri Nabi buat kesalahan Allah Ta'ala bagi azab 2 kali ganda. Ini sebenarnya diceritakan oleh Al-Imam Syekh Tantawi menceritakan, dia kata kerana para isteri Nabi ini di dalam rumah tangga Nabi, di dalam rumah mereka lah diturunkan Al-Quran, dan mereka mengetahui tentang ayat-ayat Al-Quran. Jadi mengapa dan bagaimana orang yang mengetahui ini masih lagi melakukan kesalahan? Lalu Allah Ta'ala berikan teguran. Andai mereka melakukan kesalahan, maka mereka akan dikenakan azab 2 kali ganda kerana mereka telah tahu tentang perkara tersebut. Dia sama macam orang yang tahu melakukan kesalahan tetapi masih melakukan kesalahan, maka dia dikenakan hukuman yang mungkin lebih berat. Macam orang bawa kereta, dia langgar lampu merah, kena tahan dengan polis. Polis tanya, kenapa langgar lampu merah? Tahu tak tadi lampu merah? Tahu lampu merah. Habis kenapa langgar? Kerana sengaja dan tahu, maka mungkin dia kena denda yang penalti yang tak boleh didapatkan diskaun kepadanya. Tetapi kalau sekiranya dia langgar, dia tak perasan, dia mengantuk, polis tanya, kenapa langgar? Saya mengantuk tuan, dan sebagainya. Tak apalah, tak perasan agaknya, mungkin ada kelonggaran sedikit dekat situ. Itulah perumpamaannya, orang yang buat salah dalam keadaan yang tahu dan orang yang buat salah dalam keadaan yang tidak tahu. Jadi dalam rumah tangga Nabi, Al-Quran itu diturunkan. Mereka menyaksikan bagaimana ayat-ayat itu diturunkan kepada Rasulullah, keadaan dia bagaimana stresnya Rasulullah ketika mana menerima ancaman dengan orang kafir. Akhirnya Allah Ta'ala memberikan didikan kepada Rasulullah dan juga para isteri Nabi agar mereka tidak menyakiti Allah dan Rasul, dan agar mereka menjadi qudwah. Kan sebelum ni kita dah ceritakan tentang uswah. Contoh rumah tangga yang terbaik ini bukan sekadar Rasulullah sahaja yang menjadi contoh, tetapi ahli baitin Nabi, iaitu ahli keluarga Rasulullah itu sendiri menjadi contoh ikutan terhadap diri kita. Banyak sebenarnya hadis-hadis yang boleh kita pelajari mengenai tentang rumah tangga Nabi. Ini kalau ada masa kita akan bincangkan tentang keindahan asam garam, orang kata asam garam rumah tangga Nabi yang perlu dijadikan contoh. Baik, kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan. Kita telah pun baca daripada ayat yang ke-23 sehingga ayat yang ke-30.
Mari sama-sama kita perhatikan resolusi pengajian kita pada hari ini, apa yang boleh kita praktikkan. Yang pertamanya, kita hendaklah sentiasa mengutarakan janji kita kepada Allah untuk berjuang. Kita hari-hari sebut dah mengenai tentang perkara ini. Yang keduanya, kita hendaklah yakin Allah yang menakutkan orang kafir apabila orang beriman menunaikan janji tetap berjuang. Sebenarnya bila kita telah mengukuhkan janji kita kepada Allah, Allah Ta'ala akan campakkan rasa takut kepada orang kafir. Dan yang ketiganya, kita hendaklah buat pilihan yang jelas kepada pasangan. Yang ni telah kita ceritakan tadi dalam ayat ke-28 sampai ayat ke-30 sebenarnya. Bagaimana perlu kita buat pilihan yang jelas kepada pasangan, habuan dunia atau terus untuk berjuang menuju akhirat. Ini adalah resolusi yang telah kita simpulkan daripada pengajian kita dalam halaman yang ke-421. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, mari sama-sama tuan-puan kita bacakan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, rezekikanlah kepada kami untuk sentiasa kami mengikuti sunnah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan dan perbuatan baginda, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran yang kami baca benar-benar masuk ke dalam hati sanubari kami, ya Allah, untuk kami amalkan isi kandungan-Mu, ya Allah. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di kalangan kami, ya Allah. Serta Kau sembuhkanlah guru kami Ustaz Fazrul, sembuhkanlah beliau, ya Allah, daripada ujian ini, ya Allah. Dan berilah kekuatan dan kesabaran kepadanya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Bila kebaikan kepada kami, ya Allah. Dan berilah petunjuk hidayah-Mu kepada kami, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, itulah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk terus kita belajar ilmu Al-Quran. Dan muka surat 421 tadi kita dah belajar satu muka surat, bagaimana kita ambil pengajaran juga daripada cerita kisah isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga untuk itu seperti biasa kita infak dan juga wakaf kepada gerakan tabung gerakan Al-Quran. Bersama-sama kita menyumbang dalam pembangunan Al-Quran, insya-Allah. Dan seperti biasa saksikan My Quran Time malam ini jam 10 dan juga pagi jam 6 pagi. Dan bertemu kita kembali dalam My Quran Time, baca faham amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.